私は、ブッダも魂の兄弟の一人で、ブッダも地上に送り込んだ。2500年前に送った。さらにマホメットですね、ムハンマド、イスラム教のムハンマドも私は地上に送りました。 Ini saya cipta agama Hindu dulu. Saya pencipta agama Hindu ni. Tapi saya tahu pencipta. Saya dulu nama lain. Sekarang ni nama lain. Kedua adalah satu kumpulan daripada Jepun, agama baru. Yang ni nama gerakan Happy Science, ya? Happy Science. Bunyi tu macam sains ni orang ingatkan bahagian kajian ke apa kan. Tapi Happy Science ni adalah satu gerakan agama baru yang mula digunakan nama istilah Happy Science pada tahun 2008 di Jepun, yang diasaskan oleh Ryuho Okawa, orang Jepun. Dan ni Ryuho Okawa, dia masih hidup lagi dan masih aktif. Malah lebih 170 buah negara telah ada gereja-gereja mereka di seluruh negara. Dan apa yang dia bawa, dia ni mengaku bahawa dia adalah jelmaan Tuhan. Yang tadi lah, avatar tadi. Yang mana dia ada satu konsep dalam kepercayaan dia. Dia tak perkenalkan Tuhan nama Allah ke, nama God ke, tak. Dia gunakan istilah El Cantare. El Cantare ni pernah menjelma dalam bentuk, tengok beberapa nama tokoh-tokoh agama disebut, antaranya Hermes. Yang masyarakat Yunani dulu percaya bahawa adanya dewa Hermes. Dan dia juga mengatakan bahawa El Cantare ini pernah menjelma dalam bentuk Gautama Buddha, yakni yang pengasas agama Buddha yang pada hari ini. Dan dia kata pada zaman sekarang ni dialah jelmaan El Cantare itu. Dan tuan-tuan boleh tengok gereja mereka di seluruh dunia, dia panggil Shojas, gerakan gereja mereka. Dan mereka ada pengikut di seluruh dunia. Baik, macam mana ajaran dia? Ajaran dia memperkenalkan bahawa dia boleh berinteraksi dengan roh. Jadi saya bercakap dengan roh ni. Dakwaan dia, dakwaan. Dia berinteraksi dengan roh. Antara roh yang dia kata berinteraksi adalah roh Nabi Muhammad. Ni berat je kenyataan ni. Dan malah dalam dua buah buku ni, The Golden Law, The Message from Heaven, tuan-tuan baca tu bawah, What Jesus, Buddha, Moses and Muhammad would say today. Dia ada sebut berkaitan dengan Nabi Muhammad. Dan kedua-dua buah buku ini telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015. Telah diharamkan di Malaysia. Bermaksud dia pernah masuk dah. Gerakan Happy Science ni yang membawa konsep agama, dia juga memperkenalkan movie dan juga animasi, filem. Bagi anak-anak kita yang minat filem sebagainya, ni. Dan dia punya filem antara filem berkualiti, dapat banyak anugerah. Dan antara buku utama dalam agama mereka dikenali sebagai The Law of the Sun. Ni, saya boleh dapatkan buku ni. Dan tuan-tuan boleh tahu, buku ni dalam bahasa Melayu diterjemahkan. Hukum Matahari, ya. Semua ni dalam bahasa Melayu. Saya dapat di Malaysia. Dan antara ajaran mereka juga, antara benda yang kita kata pelik lah, dia juga memperkenalkan kepercayaan wujudnya makhluk asing. Ni masalah juga. Lepas tu dia menulis buku. Dalam buku dia ni, dia himpun berpuluh-puluh jenis, beratus jenis makhluk asing dia lukis sendiri. Ya, kalau tuan-tuan tengok makhluk asing ni, memang makhluk asing yang tuan-tuan boleh dapat dalam internet lah, gambar-gambar yang orang lukis. Tapi yang masalahnya ramai yang percaya. Ya, bila kami pergi jumpa dengan ahlinya, ahli Happy Science di Malaysia ni, dan ahli dia percaya, mengatakan bahawa di rumah Ryuho Okawa ni ada makhluk asing, dia kata. Sebab itu kepercayaan dia tanam kepada pengikut-pengikut dia. Tengok macam mana ritual dan amalan dia. Dia jampi. Dia tengok, the summon the garden spirit. Dia panggil roh untuk masuk dalam badan dia. Lalu dia akan menjelma seperti roh mana yang dia panggil tu. Yang ni dia panggil roh Bashar Assad. Bashar Assad, Presiden Syria. Lalu dia berlakon lah.
pengikut dia interview dia. Buat interview. Lepas tu dia kata ni Bashar Assad tengah masuk dalam badan dia ni. Mr. President Assad, Uh, do you have chemical weapons? of course, I'm right to Yes, use that's the laws of war. weapon, every weapon, all weapon. They don't need happiness. Happiness is a king's belonging. Setiap interview dia, bila dia siap interview dengan roh yang dia dakwa tadi, lalu satu interview tu dia akan siapkan satu buku. Tuan-tuan bayanglah berapa roh dia nak interview. Sehari 10 orang roh dia boleh dakwa, dia interview. Lalu satu interview tu dia akan hasilkan satu buku. Dan dia ni, Ryo Hosokawa telah memecah rekod Guinness Book of Record, yang mana dia telah menulis lebih 2,500 buah buku sampai hari ni. Such a Sebab apa? Sebab tak perlu nak fikir cari bacaan sebagainya, tak perlu cari fakta. Sebab apa? Dia dakwa bahawa roh kawan ni masuk badan dia, dia buat cerita. questions. Finally, you were dead yesterday. Huh? Can you understand? I can't. Oh. I'm still alive. Prime Minister Prime Minister. Margaret Thatcher. I've been Prime Minister. Dennis. Bashar Assad, Saddam Hussein, Barack Obama, habis pimpinan-pimpinan dunia ni, dia klaim habis. Dan dalam satu kenyataan dia menyebut bahawa Saddam Hussein dan juga Osama bin Laden ni dalam neraka, dia kata. Dia boleh kata yang orang sekian-sekian dia dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia kata dia tu adalah jemaah Tuhan. Nah, berat tak berat dia ni. Dan ni, kalau tuan tengok antara promosi dia tentang program interview dengan roh, bercakap dengan roh ni, semua tu duk dakwa dia dirasuk oleh roh yang dia panggil tu lah. Tak kira habis tokoh-tokoh mana, Trump pun dia interview, ni Barack Obama, My fellow citizen. Nelson Mandela pernah masuk badan dia pun dia kata itulah interview ni bersama Nelson Mandela. Presiden Rusia pun dia interview. Tengok, ketika ni 1,700. Okey, sekarang dah lebih 2,600. Baik, orang macam ni pernah datang ke Malaysia ya pada tahun 2011. Dan kita tengok ni ketika dia datang ke Malaysia, buat pertama kali dia datang ke Malaysia dan dia berprogram di KL Convention Center, KLCC. Tengok betapa ramainya yang datang ketika program dia di Malaysia. Hello, Malaysia. Hello. Nice to meet you. Thank you very much. The time has come. You need new religion which combine all the religions, all the differences, and overcome all the discriminations of the world. We are one. Asia is one. The world is one. We are living in the age of mercy. Mercy is a different name of God. Mercy means God stand by you every day. Bila dia datang ke Malaysia tahun 2011, dia telah set up ataupun kita kata dah buat gereja dia di Malaysia. Sekarang ni sudah ada 4 gereja di Malaysia. Gereja Happy Science, agama ni. Dia panggil HQ dia di Bukit Jalil. Tuan-tuan boleh tengok alamat dia tu. Dan satu lagi yang tidak berbulan senarai dia ni adalah di Kuantan. Di Kuantan tu masih lagi sebuah rumah. Okey. Ni di Bukit Jalil. Bangunan dia, HQ dia. Happy Science di Bukit Jalil. Buktilah nanti saya sampai ke tempat ni, yang mana di dalam gereja mereka ni mereka akan letak, biasa ada patung Buddha kan, kalau tempat rumah ibadat agama Buddha. Tapi kalau rumah ibadat Happy Science ni,
Patung muka dia lah dia akan letak ni. Ni patung dia. Ni ruang ibadat bagi agama Happy Science. Church ya, church, temple dia. Dan ni adalah buku doa dia. Okey, yang kecil tu, ibarat maksurah lah kita di sini. Dan ni pengikut dia di Malaysia. Ya, dan dia banyak, dia jual buku-buku dia, dan kita pun haraplah pihak berkuasa, Kementerian Dalam Negeri terutamanya, cuba pantau. Sebab bila buku agama ni nak bagi ataupun nak jual secara terbuka ni, paling kurang dia kena ada untuk penganut agama dia saja ataupun untuk non-Muslim. Mana-mana buku dia akan lecok ni, ya, sebagai syarat untuk mereka jual, ya, bukan untuk pada orang Islam. Tetapi buku-buku dia ni hasil pada kami dapat ni memang tak ada lah, ya, tidak ada, seolah-olah orang tidak menganggap bahawa mereka ni adalah gerakan agama, walhal mereka ni adalah gerakan agama baru. Dan misioneri dia yang selalu buat program di Malaysia yang ni daripada Jepun, nama Profesor Jiro Imai. Yang ni ketika di Malaysia, Profesor Jiro Imai, dan malah profesor ni juga pernah berprogram di USM Pulau Pinang, dijemput by World Missionary Lecture. Kita pun tak berapa jelas apa aktiviti yang dia lakukan di USM. Dan malah mereka juga melakukan jualan buku secara terbuka. Tuan-tuan boleh tengok ni, Happy Science Malaysia. Kalau pergi ke pesta-pesta buku, kalau nampak Happy Science ni, tuan-tuan boleh faham lah, boleh tahu yang ni adalah gerakan agama baru daripada Jepun. Yang ni pun sama. Ni event lain-lain ya. Ini pada tahun 2019 di KLCC. Yang ni di Pulau Pinang. Dia dah ada banyak dah cawangan dia. Kita kena tahu bahawa bila sebut Happy Science, orang duk camouflage ingatkan dia ni adalah satu bentuk kajian yang boleh masuk ke universiti. Kadang-kadang kita bimbang sehingga boleh masuk ke sekolah lah.